بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Maksudnya, Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu, wahai umat Nabi Muhammad, bahawa ia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka khalifah-khalifah yang berkuasa, dan ia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka, iaitu agama Islam yang telah diredainya untuk mereka, dan ia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan dari ancaman musuh. Mereka terus beribadah kepadaku dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganku. Dan ingatlah, siapa pun yang kufur ingkar sesudah itu, maka mereka itu orang-orang yang derhaka. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memiliki hikmah dan sebab-sebab yang tersendiri. Antaranya adalah surah An-Nur ayat 55 yang diturunkan. Antara asbab penurunan ayat ini ialah seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis dan disahihkan oleh Imam At-Tabrani dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dia berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sampai di Madinah, beliau dan para sahabat selalu terancam oleh orang Arab yang ada di Madinah, sehingga mereka tidak pernah melepaskan senjata mereka pada siang dan malam hari. Ketika mereka berkerumun dengan orang-orang Arab, mereka sentiasa gelisah dan tidak boleh tidur kecuali dengan membawa pedang. Mereka berkata kepada beliau, bilakah anda dapat melihat kami hidup aman dan tenteram, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari Al-Barah. Dia berkata, ayat ini turun tentang kami sedang saat itu berada dalam ketakutan yang sangat. Asbab dari peristiwa ini, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat 55 surah An-Nur. Tafsiran yang saya perolehi daripada surah An-Nur ayat 55 ini ialah, ayat ini adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya bahawasanya dia akan menjadikan umat ini sebagai khalifah di muka bumi, yakni menjadi pemimpin kepada umat manusia dan penguasa kepada mereka. Di tangan mereka lah negeri-negeri akan menjadi baik dan umat manusia tunduk kepada mereka. Dan dia benar-benar merubah keadaan mereka setelah mereka berada dalam ketakutan menjadi amat sentosa, menjadi hakim di tengah manusia. Allah Subhanahu Wa Taala telah melaksanakan janji ini. Segala puji dan kurnia hanyalah milik. Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu an bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, urusan manusia akan sentiasa berjalan dengan baik selama ia diperintah oleh 12 pemimpin. Kemudian beliau mengucapkan perkataan yang sama ku dengar, lalu ku tanyakan kepada ayahku apa yang telah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ayahku berkata seluruhnya dari suku Quraisy. Hadis ini merupakan dalil bahawa pasti akan muncul 12 khalifah yang adil. Mereka bukanlah dari golongan Imam Syiah Isna Asyariyah, kerana banyak dari mereka tidak berada di atas petunjuk. Adapun 12 khalifah ini seluruhnya berasal daripada suku Quraisy, tetapi mereka memerintah dan berlaku adil. Kabar gembira tentang mereka telah disebutkan dalam kitab-kitab suci terdahulu. Tidak menjadi syarat bahawa kemunculan mereka adalah secara berurutan, namun boleh jadi tidak berurutan. 4 dari mereka telah muncul secara berurutan. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq,
kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Para sahabat adalah manusia yang paling teguh memegang perintah-perintah Allah setelah Rasulullah SAW. Oleh kerana itulah Allah memilih dan menolong mereka sehingga mereka mengibarkan kalimah Allah di timur dan di barat. Setelah itu, terputus selama masa tertentu dan kemudian akan muncul kembali pada masa yang dikehendaki Allah. Kemudian muncul pula selebihnya pada waktu yang Allah sahaja yang mengetahuinya. Di antaranya adalah Al-Mahdi. Suatu saat Al-Mahdi akan muncul dan ia akan memenuhi dunia ini dengan keadilan yang sebelumnya telah dipenuhi dengan kerosakan umat dan kezaliman yang berluar-luasa. Maknanya, kemunculan 12 pemimpin yang dinyatakan dalam hadis tidak semestinya turun secara berurutan, boleh jadi tidak berurutan. Sebagai buktinya, 4 pemimpin daripada 12 pemimpin tersebut yang telah muncul itu adalah secara berurutan. Namun tidak ada jaminan bahawa kemunculan selepas itu adalah berurutan seperti 4 khalifah tersebut. Dan hadis ini jelas menyatakan bahawa akan ada pemimpin-pemimpin Islam yang akan menyusul selepas ini. Namun hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui segala sesuatu. Dalam tafsir Quraisy Bab, secara tegas Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan sesuatu kepada orang-orang yang mempercayai kebenaran, tunduk padanya dan mengerjakan amal soleh, yakni Allah SWT akan menjanjikan mereka sebagai pengganti orang-orang terdahulu yang mewarisi kekuasaan di bumi seperti mana orang-orang sebelum mereka. Tafsiran dalam ayat 55 surah An-Nur ini juga telah dinyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih orang-orang dari kalangan manusia yang beriman, iaitu suatu yang pasti bahawa Allah benar-benar akan menjadikan mereka para khalifah yang mengatur kerajaan-kerajaan mereka di bumi. Sebagaimana Allah SWT telah menjadikan khalifah dari kalangan orang-orang sebelum mereka, iaitu Bani Israel, sebagai perumpamaan pengganti Fir'aun dan kaumnya. Begitu pula Allah akan menggantikan keadaan mereka dari rasa takut menjadi aman, sehingga mereka dapat beribadah dengan tenang dan tidak menyekutukan Allah. Demikianlah dalam ayat ini Allah nyatakan janji-janji Allah yang pasti akan berlaku dalam kehidupan manusia. Hanya sahaja pemerintahan khalifah selepas ini adalah dalam pengetahuan Allah SWT. Seterusnya, dahulu kaum muslimin sebelum hijrah dan beberapa waktu setelahnya, mereka berada dalam ketakutan yang besar dari orang-orang musyrik. Mereka tidak keluar rumah melainkan membawa senjata. Kemudian setelah itu, mereka berada dalam keamanan yang luar biasa. Dalam hal ini, jelaslah bahawa umat Islam akan memimpin dunia ini setelah kezaliman-kezaliman yang berlaku di atas muka bumi ini, melalui pemimpin-pemimpin beriman yang dipilih oleh Allah SWT asbab amal soleh yang mereka lakukan. Inilah janji Allah SWT bahawa Allah memberi kabar gembira berupa kemenangan bagi orang-orang beriman yang mentaatinya. Allah menjanjikan dengan janji yang pasti bahawa Allah akan menjadikan mereka penguasa dunia yang dapat berkuasa seperti raja terhadap bawahannya, sebagaimana yang telah menjadikan orang-orang beriman dari umat-umat terdahulu sebagai penguasa dunia. Dan Allah akan memberi kejayaan bagi agama Islam sebagai agama yang diredai baginya. Dan Allah memberi keamanan dan ketenteraman setelah ketakutan mereka terhadap musuh. Hal ini jika mereka hanya menyembah Allah semata tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan barang siapa yang enggan mensyukuri nikmat-nikmat ini, maka mereka telah jauh dari kebenaran dan berpaling dari ketakutan Allah Subhanahu Wa Taala.